Itu safas ta'iyah. Sikit saja nak patah. Yang kedua ialah bagaimana muslihat iblis ketika mana mereka kacau golongan safas ta'iyah ini. Mereka mempermainkan puak-puak ini sehingga puak-puak ini jadi kufur yang menafikan hakikat ilmu, hakikat diri, hakikat sebenar. Mereka juga mendatangi manusia sehingga perkumpulan manusia itu dipanggil sebagai golongan etis. Pada muka surat 53. Ada manusia yang hidup di dunia ini terjerat mereka dengan kepercayaan satu perkumpulan yang dipanggil etis. Etis ini tuan-tuan, dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai golongan ad-dahr. Rupanya manusia ni bila dia gagal untuk memfungsikan akal dia untuk kenal Allah di awal usia dia, dia biarkan akal dia itu dipermainkan, dan tanpa dia fokus untuk cari kebenaran, maka syaitan akan masuk untuk mengongkong akalnya, sehingga akalnya tak berupaya untuk mengenal Allah, lantas menafikan wujudnya Allah. Maka puak ini dipanggil puak etis atau puak ad-dahr. Ana nak bagi tahu secara tuntas, Allah menyebut puak ini dalam Quran. Ada. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita kat dunia ni. Tak ada dah nama hidup kali kedua, tak ada dah. Kita hidup sekali je. Itu saja hidup kita. Ini pemahaman puak etis. Dia kata apa lagi? Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup silih berganti. Wa ma yuhlikuna, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman sahaja. Sebab tu puak etis ni nak kenal mereka ialah seperti mana yang disebut dalam kitab muka surat 53 itu. Iblis telah membisikkan kepada sekian banyak manusia itu bahawa tidak ada Tuhan dan tidak ada pencipta. Segala benda yang ada dekat dunia ini berlaku dengan sendirinya, tak ada pencipta. Hatta mereka sendiri berpegangan macam tu, mereka menyatakan bahawa mereka tak kenal pun adanya pencipta, kerana akal mereka tak fikir. Panca indera mereka tak dapat gapai, tak dapat nak sentuh, tak dapat nak pegang. Benda yang tak dapat sentuh, tak dapat pegang, tak dapat nak merasai, mana mungkin benda tu wujud. Gitu. Ya Allah, ya Tuhanku. Mereka punya pendirian yang rosak ini, mereka kata apa? Alam ini terjadi dengan sendiri. Dan segala yang berlaku di alam ini, sama adanya atau binasanya ialah kerana fenomena alam. Peredaran masa sahaja. Fenomena alam. Terjadinya tanah runtuh kerana memang struktur tanah itu dah tak kuat. Dia jatuh jadi dengan sendiri. Terjadinya tsunami terjadi sebab kerana sudah sampai waktu rekahan berlaku, maka berlaku tsunami. Dulu ada di zaman Nabi, ketika Nabi pergi ke Tabuk,
bawa tentera Islam untuk nak menyanggah serangan tentera Rom di sempadan Syam. Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat merentasi panas yang terlalu perit, sehingga kata Sayyidina Umar, hampir-hampir nak tercabut ini. Kerana terlalu panas. Ada di antara sahabat memerah najis unta untuk keluar air minum. Sampai macam tu sekali. Lantas Sayyidina Umar kata kat Sayyidina Abu Bakar, pohonlah kepada Nabi agar diturunkan hujan. Itu yang Nabi duduk berehat dengan para sahabat, Nabi angkat tangan, belum turun lagi tangan hujan sudah turun. Maka berkatalah sebahagian sahabat kepada puak munafik yang follow, yang ikut. Ada juga ngikut perang munafik tu. Dia kata, tengok, mari saksikan kebenaran Nabi. Dia kata, tak. Bukan kerana kebenaran itu. Dia kata, kerana awan yang bawa air berat sampai pada kita barangkali berat, dia turun. Itu ada fenomena biasa. Sampai macam tu. So bagi mereka tak ada sang pencipta, tak ada yang mengaturkan urusan bumi, tak ada. Mereka menafikan terus akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan puak-puak ni, puak-puak etis ni masih ada daripada dulu sampai sekarang. Cuma waktu dan tren mereka itu bertukar. Itu saja. Lepas tu di antara fahaman yang terkait dengan etis ini adalah fahaman apa? Komunis. Kan Karl Marx pernah menyebut bahawa agama itu hanya candu masyarakat saja. Apa etis ni? Dan seperti mana kita tahu, etis ini ialah satu fahaman yang mempunyai permasalahan keyakinan. Dan tema bagi perkataan etisme itu diambil daripada perkataan Yunani. Atios, apa nama. Anda tak tahulah orang Yunani sebut apa, bantailah Atios. Dia memang wujud. Setiap zaman ada golongan yang tak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat, etis bukan agama. Etis ni satu gaya fikir, satu doktrin. Doktrin yang menyimpang daripada fitrah manusia. Fitrah ni, kita ada fitrah tau. Fitrah kita ialah fitrah yang suci, yang meyakini wujudnya pencipta. Itu fitrah asal. Tapi puak ni, dia sudah menyanggah fitrah. Dan mereka menafikan kewujudan dan keinginan fitrah itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok bagi puak-puak etis ni, dia ada satu pendekatan mudah untuk mereka memegang dan mengenali fahaman mereka ni. Dia kata apa? Dia kata Tuhan, Allah yang manusia dakwa ada ni, adalah satu benda yang tak boleh dicapai dengan 5 panca indera asas. Apa dia? Dia kata, kalau betul ada Allah, dia kata kenapa tak boleh lihat? Kalau ada Allah, kenapa tak boleh disentuh? Kalau ada Allah, macam mana tak boleh didengari wujudnya Allah? Macam kita kan, kalau kita tidur, dengkor tu wujudnya ada orang tidur. Pergi tengok, oh patutlah kuat, ada orang tidur. Siap tak perasan. Siap pergi tengok. Tengok tak ada orang tidur, siap lari. Itu berlaku juga. Macam cerita Allah Yarham
Betul apa sebagai kamus Pak Imam tu dialah Bilal, dialah muazzin. Muazzin, dialah muazzin, dialah imam. Azan sikit punya kuat ke, seorang tak datang. Dia tunggu lama, lalu dia sembahyang seorang subuh. Waladhdallin, bila tak amin, ramai pula. Dia kata setahu aku seorang je aku sembahyang ni, tiba belakang amin kuat, cabut. Ceritanya bahawa poetis ni dia kata untuk nak mengetahui adanya sesuatu itu mesti dengan 5 panca indera dapat dirasai. Itu bagi mereka benda tu tak boleh nak dihidu, hidung tak boleh nak hidu, tangan tak boleh nak rasa. So bila gagal bagi mereka 5 panca ini untuk menanggapi wujudnya Allah, mereka tolak. Tu kata rosak ya, pok-pok sesat ni, ya Allah ya Tuhanku. Zaman moden ni ada ke lagi? Ada. Apa tak ada pula? Kata orang parit bercambah. Ramai. Cuma pakaian mereka taklah menunjukkan bahawa mereka itu etis tak. Etis ini ialah pemikiran mereka, bukan pendekatan zahir mereka. Pok-pok lah ni, mereka mungkin tidak menggunakan panca indera yang ada. Barangkali menggunakan peralatan yang canggih. Anda baca satu discovery yang pergi hantar alat ke Marikh. Dengar bunyi yang menggerunkan. Ya Allah ya Tuhanku, macam mana bunyi kelang kabut. Mereka didekati dengan sesuatu benda yang menyentuh hati dia, akhirnya boleh jadi beriman tu. Masya-Allah. Itu qiwa qal Neil Armstrong, wallahu alam, anda tak tahu, mungkin tuan-tuan tahu. Sebab itu lepas tu kita pernah dengar satu cerita dulu kan. Tapi dah isyak dah lah. Apa nak ceritanya? Nanti kita sambung lah lain kali. Ala kulli hal, ana tengok method pengarang ini, Ibnu Jauzi, dia bawa cerita-cerita pok-pok sesat larat ini nak menggambarkan manusia ni tak pernah lekang daripada gangguan iblis. Yang beriman diganggu, yang kufur lagi ditekan supaya mereka kekal dalam kekufuran. Fabiha wa ni'mah, kata Imam Muna Asy-Syafi'i, lana al-iman wal Islam wa kafa bihima minan ni'am. Bagi kita ada iman dan Islam, kita jaga dia kerana dia lebih bernilai daripada keseluruhan nikmat-nikmat Allah yang lain. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.